Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Muhammadan nabiyyan wa qudwata. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa al-muhdah. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari sekalian, bertemu dalam siri Tazkirah Jumaah. Kita sudah melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW telah mengaminkan doa Malaikat Jibril kepada 3 golongan atau 3 perkara. Yang pertamanya, mereka yang Ramadan mereka sudah berlalu, dosa mereka tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Malaikat Jibril, celakalah mereka. Amin, kata ya Rasulullah. Kemudian mereka yang ada kedua ibu bapa atau salah seorang ibu bapa, mereka tidak berbakti sehingga makam mereka tinggi, dosa mereka diampunkan dan kedudukan mereka dianggap tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah pada mereka, kata Nabi Muhammad. Amin. Yang ketiga, mereka yang disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memberikan doa dan salam sejahtera pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, celakalah mereka itu, kata Rasulullah. Amin. Itulah satu skesta, satu dialog antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril, tapi ada kaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa Jibril diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah melibatkan soal salawat atau doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 perkara yang saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertamanya, menjadi adab kita apabila disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebutlah dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan sejahtera kepada kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu kemuliaan yang diberikan kepada kita dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam sebuah hadis, barang siapa yang berselawat sekali ke atas aku, Allah akan selawat ke atasnya 10 kali. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Maknanya Allah berikan kemuliaan bukan kepada kita, walaupun kita diberikan pahala yang berlipat ganda, 10 kali ganda, itu bukan kemuliaan kita. Itu hanyalah secepis sahaja yang Allah berikan kemuliaan. Allah tambahkan pahala kita, Allah tingkatkan kedudukan kita, kerana kita sentiasa ingat dan berdoa kepada Nabi yang paling agung dan pilihan di antara para Nabi. Tetapi sebenarnya ini adalah pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Disebabkan kedudukan yang tinggi, kita diminta berselawat dan kita diberikan pahala, balasan yang cukup bertingkat-tingkat, berganda-ganda. Bukan kerana kita, bukan kerana selawat kita, tetapi kerana junjungan Nabi Muhammad, seorang insan yang cukup hebat, yang cukup istimewa, yang telah mengubah muka bumi ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengubah bentuk muka bumi. Islam datang untuk mengubah, Islam datang untuk melakukan transformasi, Islam datang memberikan satu contoh tauladan yang baik. Perkara yang kedua, dalam konteks kita memahami hadis yang saya bacakan sebentar tadi, adalah bagaimana menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai role model, sebagai ikutan kita, sebagai contoh teladan kita, sebagai kita punya benchmark dan tanda aras. Ini perkara yang jarang dibincangkan dalam masyarakat. Malah masyarakat kita mempunyai ramai role model, mempunyai ramai contoh ikutan di kalangan anak-anak muda kita, anak-anak kita sendiri dan masyarakat. Kita tidak nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu ikutan, satu template, satu bekas, satu acuan yang cukup menarik, yang shining from far, yang berkelipan daripada jauh. Itu satu perkara yang tidak sesuai dengan agama kita. Agama kita dibawa, dibina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirah baginda sallallahu alaihi wasallam penuh dengan mutiara-mutiara, penuh dengan kutipan-kutipan cahaya yang boleh kita kutip dan kita masuk dalam pakaian kita, dalam muka kita, wajah kita berseri dengan cahaya pantulan syariah. Itulah contoh tauladan yang kita nak ikut. Apa yang silapnya dalam masyarakat?
Di mana salah dan cacat celahnya? Pertamanya, kita tidak melihat Nabi Muhammad sebagai ikutan. Kita hanya melihat Nabi Muhammad SAW hanya sekadar sumber ilmu. Kita bahas hadis, kita kupas hadis, kita bahas ilmu-ilmu tentang Nabi Muhammad SAW. Dan kadang-kadang kita mungkin berdebat, kita mungkin berkelahi, kita boleh bertelingkah, tetapi kita hilang iaitu mesej yang utama, Nabi Muhammad sebagai contoh, tauladan dan ikutan dalam setiap tempat dan situasi. Kita mungkin melihat pokok-pokok, deretan pokok yang hijau, tetapi kadang-kadang kita terlepas pandang hutan yang besar yang merupakan satu ekosistem yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita gagal menterjemahkan cara hidup, cara fikir, cara gerak kerja sunnah Nabi Muhammad dan syarahnya sallallahu alaihi wasallam dan sirahnya sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang contemporary. Bahasa kita, skrip kita, penulisan kita, cara kita menyampaikan dan menterjemahkan apa sahaja tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dalam kelongsong yang klasik, masih dalam bekas yang lama, bekas yang sudah tidak difahami oleh masyarakat pada hari ini. Masyarakat moden, masyarakat remaja dan juga masyarakat yang kurang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khazanah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khazanah yang cukup besar, saintifiknya, bahasanya, teori pengurusannya, teori kemanusiaan, teori keibubapaan, teori politik, teori keselamatan, pemikiran strategik kita tak terjemahkan. Malah kita suka melihat teori-teori daripada barat. Tak semuanya salah, banyak perkara itu betul dan kebanyakannya dipetik, diilhamkan dan diinspirasikan dalam banyak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugas kita sebenarnya? Tugas kita untuk kita memahami kepribadian Nabi Muhammad seperti mana kita nampak baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baginda bergerak, senyum, melakukan perancangan, berinteraksi dengan para sahabat, dengan stakeholders dalam tanah Arab, bagaimana Nabi Muhammad SAW menguruskan segala urusan negara, pentadbiran, peperangan, orang yang tertindas, orang yang tidak mendapat perhatian. Kita terjemahkan satu polisi, satu dasar yang boleh kita tulis buku demi buku, manuskrip demi manuskrip. Mungkin kita boleh filmkan, bukan Nabi Muhammad, filmkan idea-idea yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan harapan, expectation masyarakat moden pada hari ini. Kalau kita boleh bawa dua perkara ini dalam konteks kehidupan pada hari ini, insya-Allah kita boleh jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai bidang dan aspek sebagai role model. Role model memberikan kesan dan impak yang cepat dan terus dalam hati manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita sebagai pembuka, pencipta dan juga pembuat satu skrip yang baru kepada sunnah, kepada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syarahan yang baru, yang contemporary, yang moden, yang masukkan mesej-mesej kehidupan dalam segala bentuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam alam sekitar, dalam isu keadilan, dalam isu keselamatan, dalam ekosistem pertanian, ekonomi, makanan, minuman, persamaan manusia dan seumpamanya. Itulah mesej-mesej yang kita perlu keluarkan. So, Nabi Muhammad SAW yang pastinya seorang manusia yang paling agung, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berhak mendapat segala perhatian kita dari segi pemikiran kita, kajian kita dan juga penulisan dan mungkin dokumentari dan juga dalam bentuk industri perfilman untuk menunjukkan bagaimana apa sahaja disebut Nabi Muhammad SAW merupakan satu perkara yang benar-benar berlaku dan akan berlaku dan merupakan satu mukjizat dari segi makna dan isi kandungannya. Itulah cara untuk kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai qudwah, ikutan. Kita berselawat Nabi Muhammad SAW, kita juga menulis dan meletakkan Nabi Muhammad di atas platform yang paling tinggi di atas muka bumi ini dalam kurun ke-21 Masihi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa tubu ila Allahi fattaibu minaz zambi kama la zambalah.